Baik, kembali dalam Buletin Awal ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita melihat kepada perkembangan dan juga situasi yang mana semalam Majlis Belia Malaysia MBM mempersoalkan ketiadaan wakil belia dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 yang berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung perintah darurat. Dan MBM dalam satu kenyataan menegaskan mengenai keperluan untuk wakil belia menganggotai jawatan kuasa tersebut kerana golongan itu merupakan antara yang terkesan akibat pengisytiharan darurat. Dan bagi membincangkan mengenai perkara ini, bersedia menerusi talian telefon ketika ini adalah Presiden MPM, Julfitri Johar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya, ini berdasarkan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh MBM semalam. Melihat kepada konteks dan juga keadaan sekarang, bagaimana Julfitri melihat kepada perkara ini perlu diperhalusi dan juga diletakkan golongan belia khususnya dalam merencana keadaan dan juga situasi negara hari ini yang lebih baik, terutamanya melibatkan belia? Ya, pertama sekali terima kasih, Ehsan. Pertama sekali kita menyambut baiklah penubuhan jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 ini khas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau kita lihat daripada 19 komposisi yang dilantik itu memang sudah cukup untuk mewakili rakyat Malaysia. Kita lihat dari segi kepakaran, dari segi pengalaman, dari segi komposisi bipartisan di antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Cuma kita melihat bahawa ada satu kelompongan bahawa elemen penyertaan anak muda sebagai turut sama untuk membuat keputusan tidak dilibat sertakan. Daripada 19 yang dilantik ini kita lihat tidak ada seorang pun yang mewakili segmen anak muda. Sedangkan kita melihat komposisi penduduk Malaysia diwakili hampir separuh 14 juta merupakan anak muda di bawah 40 tahun. Jadi kita lihat di situ kewajaran untuk kita libatkan seorang ataupun dua wakil anak muda, bukan sekadar muda, tapi berkepakaran mewakili generasi mereka yang sudah tentu mereka merupakan generasi yang terkesan teruk dengan pandemik dari segi pendidikan, kesihatan mental, pekerjaan dan pengangguran. Wajarlah mereka diberikan ruang untuk sama-sama berkombinasi dengan para senior untuk membuat keputusan. Dan ini juga yang majlis perjuangkan dan yakini bahawa untuk kita membina sebuah negara yang makmur dan juga hebat, dalam soal membuat keputusan, anak muda harus diwakili, bukan sekadar anak muda tapi mereka mewakili anak muda dan mereka yang berkepakaran untuk sama-sama menyumbang idea, sama-sama untuk membuat keputusan, khasnya untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Dalam kes ini, jawatan kuasa khas bebas darurat ini adalah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong sama ada perlu diteruskan ataupun perlu ditamatkan darurat ini. Julfitri, melihat kepada situasi hari ini, terutamanya melewati kita setahun mungkin kita berdepan dengan situasi keadaan pandemik COVID-19 ini. Golongan yang terjejas, golongan belia, golongan muda, antara peratusan yang tinggi juga akibat tiada pekerjaan ataupun dibuang kerja dan sebagainya. Bagaimana MBM melihat kepada situasi ini dapat dicetuskan idea untuk diselesaikan segera ataupun memberi satu peluang yang lebih baik kepada golongan belia dan juga anak muda dalam tempoh ini? Ya, saya melihat dengan adanya jawatan kuasa ini, selain daripada menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam soal penamatan ataupun penerusan sesuatu darurat ataupun darurat yang telah diproklamasikan di negara kita, kita lihat ada juga ruang dalam jawatan kuasa ini untuk anak muda memberikan pandangan tentang keadaan terkini situasi anak muda dari perspektif pendidikan, ekonomi dan pekerjaan. Bagaimana sama ada sebab mereka ini merupakan golongan yang terkesan teruk dengan darurat dan juga COVID-19 ini. Jadi wajar untuk mereka menggunakan salah satu platform ini untuk mereka memberikan pandangan, memberikan perspektif dan memberikan cadangan-cadangan yang membina pada pihak kerajaan selain daripada platform-platform lain yang ada. Saya lihat ini satu pengiktirafan kepada wakil anak muda untuk berada bukan saja dalam jawatan kuasa Majlis Pekerjaan Negara untuk membincangkan tentang soal pekerjaan dalam majlis TVET dan sebagainya, tetapi kita lihat dalam jawatan kuasa khas bebas darurat ini pun juga merupakan satu platform tertinggi yang kita lihat boleh juga untuk dibincangkan yang dengan mengambil kira beberapa faktor ini boleh diambil kira sebagai faktor penentu kepada sama ada penerusan ataupun penamatan darurat yang telah diproklamasikan.
Jika ada kelompok ataupun wakil belia dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 ini, Cik Fitri, kelompok ataupun belia yang bagaimana yang harus diketengahkan ataupun yang perlu berada dalam jawatan kuasa ini? Saya melihat secara umumnya kita pun tidak perlulah ramai dalam jawatan kuasa khas bebas darurat ni kerana komposisinya sudah pun mencukupi 19. Tetapi saya lihat mungkin boleh dipertimbangkan untuk dua ataupun sekurang-kurangnya dua wakil anak muda. Satunya mungkin mewakili segmen gerakan belia ataupun Majlis Belia Malaysia kerana menurut Seksyen 49 Akta Pembangunan Belia dan juga Persatuan Belia, Majlis Belia Malaysia merupakan suara rasmi Belia Malaysia. Jadi wajar untuk dilantik seorang wakil daripada Majlis Belia Malaysia yang sudah pun diiktiraf oleh kerajaan, dan mungkin lagi satu boleh ditimbangkan di kalangan profesional muda yang berkepakaran, sebagai contoh mungkin doktor muda ataupun peguam muda ataupun usahawan muda yang boleh memberikan perspektif dan pandangan yang bernas terhadap keadaan situasi darurat negara. Jadi kita lihat di situ, kita tidaklah menuntut terlalu ramai kerana kalau terlalu ramai dia tidak menjadi satu jawatan kuasa yang efisien. Kerana jawatan kuasa komposisi yang sudah ada sudah mencukupi, cuma kita mungkin mengesyorkan dan mendesak pihak kerajaan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua wakil anak muda, satunya mewakili segmen gerakan belia yang menjadi suara belia rasmi negara yang diiktiraf oleh Akta, dan yang keduanya adalah wakil profesional muda yang boleh memberikan perspektif mewakili generasi mereka yang saya yakin boleh memberikan pandangan-pandangan bernas demi kepentingan dan kebaikan negara dalam situasi darurat. Dan juga akhir sekali, Cik Fitri, mungkin secara ringkas, adakah dengan tiadanya kelompok ataupun wakil belia dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 ini akan sedikit merencatkan perjalanan jawatan kuasa berkenaan, terutamanya suara-suara mungkin daripada MBM atau NGO-NGO yang lain yang mewakili belia ini sukar sedikit untuk sampai? Ya, saya melihat situasi yang berada dalam media sosial, kita lihat ada anak-anak muda mempertikaikan bahawa tidak ada wakil anak muda. Sebab itu penting, bukan sekadar kita nak menangani keluhan mereka, tetapi penting untuk suara anak muda mewakili kepakaran dan generasi mereka supaya kita tidak timbul berlakunya jurang generasi. Mungkin 19 yang dilantik itu mewakili generasi senior yang berkepakaran. With due respect memang kita perlukan. Cuma anak muda melihat perlu ada suara mereka diwakili kerana hanya mereka saja yang memahami dan pakar berkenaan dengan situasi dan keadaan generasi muda sekarang. Jadi secara kesimpulannya saya melihat penting untuk kita melipat sertakan anak muda dalam pembuatan dasar dan pembuatan keputusan sebegini. Selain daripada mengiktiraf suara anak muda, ia memberikan ruang untuk anak muda berpartisipasi sama-sama untuk menentukan nasib dan masa depan negara, sekaligus akhirnya untuk mengembalikan kepercayaan anak muda kepada sistem demokrasi, ekonomi dan politik negara. Baik, terima kasih Presiden Majlis Belia Malaysia atau MBM, Fitri Johar atas penerangan dan juga penjelasan itu tadi. Dan kita percaya apa yang berlaku hari ini, suara belia harus dibawa dan juga didengari. Dan apa yang dinyatakan oleh Fitri untuk menilai dan juga melihat kepada konteks yang lebih konsisten dan juga inklusif dalam pelbagai bidang dan juga keadaan